خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para asatizah yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam sesi tazkirah online Ramadan yang dianjurkan oleh Persatuan Ulama Malaysia. Mudah-mudahan Allah menjadikan ianya sebagai amal yang salih untuk nak mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, hari ini adalah 18 Ramadan dan tajuk tazkirah ringkas yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian adalah lanjutan daripada apa yang disampaikan oleh Dr. Fauzi pada sesi tazkirah semalam, iaitu berkaitan dengan Al-Quran dan secara lebih khusus berkaitan dengan tadabbur Al-Quran dan juga panduan ulama dalam nak mentadabbur Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, sebelum kita nak pergi secara lebih lanjut berkaitan dengan tajuk tersebut, ingin saya kongsikan tentang apa yang Allah rekodkan aduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran tentang umatnya yang mengabaikan Al-Quran. Rasulullah mengatakan yang Allah Ta'ala rekodkan di dalam hadis, di dalam Al-Quran, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Rasulullah mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang diabaikan. Para ulama tafsir menghuraikan salah satu maksud hajrul Quran ataupun sikap pengabaian Al-Quran adalah dengan mengabaikan tadabbur Al-Quran. Perkara ini disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya. Begitu juga yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid yang menyebutkan salah satu jenis hajrul Quran selain hajrul tilawatihi adalah dengan mengabaikan tadabbur Al-Quran. Apakah yang dimaksudkan dengan tadabbur Al-Quran? Imam Ibn Qayyim mendefinisikan tadabbur dengan maksud tahdiqu nadhiril qalbi ila ma'anihi, iaitu kita mengamati dengan mata hati kita terhadap maksud-maksud yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayatnya, dan juga kita al-fikr, iaitu kita menghimpunkan segala pemikiran dan juga segala fokus pemikiran kita adalah kepada apa yang ingin Allah Ta'ala sampaikan. Iaitu kita memikirkan apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan terhadap ayat-ayat yang kita bacakan. Dan perkara itulah yang dimaksudkan wahuwal maqsudu biinzalihi, dan itulah yang dimaksudkan Allah Ta'ala terhadap apa yang ataupun maksud daripada penurunan Al-Quran itu sendiri, iaitu kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. La mujarrad tilawatihi, bukan hanya sekadar
kita membaca sahaja bila fahmin wala tadabburin, tanpa kita memahami dan juga tanpa kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Ini yang dimaksudkan dengan tadabbur Al-Quran. Apakah yang kaedah-kaedah yang para ulama tunjukkan dalam kita nak mentadabbur Al-Quran? Yang pertama adalah sudah tentu dalam kita nak mentadabbur Al-Quran, hendaklah kita merujuk kepada kitab tafsir Al-Quran, yang mana kitab tafsir, yang mana penafsiran terhadap Al-Quran tidak boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja kecuali orang yang takhasus, yang memiliki kepakaran dalam bidang itu. Adapun tadabbur Al-Quran, ianya boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja, tetapi mestilah berpandukan apa yang para ulama tafsir menyebutkan, dan dia menghayati ayat tersebut berdasarkan kehidupan dia, kehidupan anak dan isterinya, supaya dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Baik. Wallazi yanbaghi ala ahli tadabbur, ini para ulama menyebutkan bagaimana sikap kita nak mentadabbur adalah dengan kita merujuk kitab tafsir. Wallazi yanbaghi ala ahli tadabbur والتأمل في كلام الله أن يستعينوا بأقوال أهل العلم في تفسير كتاب الله ليكون تدبرهم وفهمهم متسقا تماما مع مراد الله من كلامه. Hendaklah bagi ahli tadabbur, orang yang nak mentadabbur Al-Quran dan nak meneliti isi kandungan apa yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayatnya, hendaklah an yasta'inu bi aqwali ahli ilmi, iaitu berpandukan, isti'anah, hendaklah menggunakan pandangan-pandangan ahli ilmu di dalam kitab-kitab tafsir mereka, liyakuna tadabburihim wa fahmihim muttasiqan tamaman ma'a muradillah min kalamihi, supaya tadabbur yang ingin dilakukan itu selari dengan apa yang Allah kehendaki terhadap ayat-ayatnya. Maksudnya bukan kita hanya sekadar kita terus bila nak tadabbur, kita terus tadabbur begitu. Sekurang-kurangnya kita mengambil tafsir-tafsir yang ringkas, seperti tafsir pimpinan Ar-Rahman dan juga tafsir-tafsir Melayu yang muktabar yang lain, supaya dijadikan panduan untuk kita nak mentadabbur Al-Quran. Mungkin terjemahan-terjemahan yang ringkas mungkin boleh dijadikan, tetapi nak melihat secara lebih mendalam berkaitan dengan satu-satu ayat, kita hendaklah merujuk kepada ahlinya, iaitu para ulama tafsir. Sebab itulah Allah menyebutkan di dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-17, nak mengatakan bahawa tadabbur ini adalah untuk merupakan perkara yang boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja sebagai peringatan untuk diri sendiri. Iaitu Allah mengatakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah Ta'ala telah memudahkan untuk kita nak mengingat Al-Quran ini, sama ada hafalan ataupun untuk kita nak dijadikan sebagai panduan peringatan untuk kita. Allah Ta'ala mudahkan. Fahal min muddakir, siapa yang ingin mengambil mu'tabir. Muddakir dengan maksud mu'tabir ataupun mutta'id. Siapa yang ingin mengambil pengajaran, siapa yang ingin menjadikannya sebagai panduan. Sebab itulah Imam Al-Biqai mengatakan ayat ini isyarah ila irtifa' uzrin man ta'allaqa bistis'ab al-umur ala zawajirihi wa tanbihatihi wa mawa'idhihi. Maksudnya
ayat ini memberi isyarat kepada tak ada siapa yang nak memberikan keuzuran, nak mengatakan bahawa ayat Al-Quran ini susah untuk nak dijadikan sebagai panduan dan juga peringatan. Baik. Seterusnya, apakah thamarah ataupun apakah buah daripada tadabbur itu sendiri? Ulama mengatakan inna thamarah al-uzma ialah al-faidah al-kubra ialah min tadabbur kalamillah an yuthmir fil qalb imanan, iaitu thamarahnya adalah membuahkan iman, membentuk keimanan kepada kita. Sebab itulah orang yang membaca Al-Quran sepatutnya lebih dekat diri dia dengan Allah, lebih membentuk akhlaknya, lebih bersikap baik. Sebab apa? Sebab dengan thamarah tadabbur, dengan dia memahami isi kandungan Al-Quran, dia akan membentuk kehidupannya. Mungkin kita boleh mulakan dengan surah-surah yang pendek kan. Ketika kita membaca surah Al-Humazah contohnya, apa yang Allah Ta'ala ingin sampaikan di dalam surah tersebut? Mungkin salah satunya adalah kita nak menjaga lisan kita, nak menjaga kelakuan kita, akhlak. Kita nak menjaga tutur kata kita, supaya kita tidak mencaci, tidak lumazah, kita tidak menghina orang lain, dengan sebab kita nak mengumpulkan harta-harta, allazi jama'a malan wa 'addadah, sehinggalah di akhirnya, di akhir ayat surah itu Allah mengatakan neraka yang hutamah itu akan membakar sehingga kepada afidah, sehingga kepada hati kita. Jadi bila orang yang mentadabbur Al-Quran, dia akan melihat, dia akan koreksi diri dia, dia akan ambil pengajaran. Adakah dia bersikap begitu? Adakah dia menjaga mulutnya, menjaga peribadinya ketika berdepan dengan orang lain? Begitulah juga dengan ayat-ayat yang lain. Kalau kita tak boleh nak mengambil tadabbur ataupun tak boleh nak membaca surah-surah yang panjang-panjang, cukuplah kita mulakan dengan surah-surah yang pendek, supaya kita dapat jadikan sebagai peringatan dan juga panduan untuk kita. Jadi inilah yang Allah Ta'ala inginkan, selain daripada kita tilawah Al-Quran, yang mana membaca Al-Quran itu bukan hanya sekadar membaca, tetapi kita perlu hiasi ataupun perlu membentuk langkah yang lebih lagi berkaitan dengan sikap kita terhadap Al-Quran, adalah dengan kita menghayati dan mentadabbur maksud Al-Quran. Baik. Untuk akhirnya, saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contoh kepada kita, iaitu Nabi ketika membaca Al-Quran, Nabi mentadabbur maksud dan ayat-ayat Al-Quran. Direkodkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, yang mana Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan bahawa Nabi ketika membacakan ayat-ayat berkaitan dengan umat-umat yang terdahulu dan juga para anbiya dahulu, ketika mereka berdakwah kepada kepada umat mereka, mereka mengadu kepada Allah tentang sikap yang degil ataupun sikap umat mereka yang tidak mahu menyahut seruan dakwah para nabi mereka. Iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan aduan Nabi Ibrahim terhadap umatnya, aduan kepada Allah berkaitan dengan sikap umatnya yang tidak mahu menyahut seruannya. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Tuhanku, sesungguhnya patung berhala ini telah menyesatkan banyak
daripada manusia-manusia. Siapa yang mengikut aku, dia adalah umat aku. Siapa yang tak ikut aku, aku berlepas diri daripada mereka. Mereka bukanlah daripada umat aku. Di dalam hadis ini, di dalam ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan aduan Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala tentang sikap umatnya yang tak nak dengar seruan dakwah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi membaca lagi berkaitan dengan aduan Nabi Isa alaihissalam tentang umatnya di dalam surah Al-Maidah. Nabi Ibrahim mengatakan tentang umatnya yang Nabi Isa telah sampaikan dakwah. Kemudian Nabi Isa mengatakan kepada Allah Ta'ala, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Sesungguhnya sekiranya engkau inginkan nak memberi siksaan kepada mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Dan wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sekiranya engkau memberi keampunan kepada mereka, engkau maha al-aziz dan juga maha bijaksana al-hakim. Baik, di dalam ayat ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tentang aduan Nabi Isa tentang umatnya yang tak nak dengar seruan dakwahnya. Sehinggalah bila Nabi membacakan ayat-ayat ini, Nabi menyebutkan Allahumma ummati ummati, ya Allah, umat aku umatku. Kemudian Nabi menangis. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan supaya Jibril pergi kepada Nabi dan bertanya kenapa Nabi nangis, yang mana Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang isi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sehinggalah Allah Ta'ala menyebutkan supaya Allah boleh memberikan apa sahaja, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kekasihnya meredai terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya. Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka, di hujung hadis itu. Baik, dalam ayat ini ataupun dalam hadis ini menunjukkan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah menunjukkan contoh kepada kita tentang bagaimana perlunya kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran supaya kita dapat meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Ta'ala dengan kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang mana kita tahu bahawa setiap bacaan tilawah yang kita bacakan itu, kita akan dapat pahala tadabbur. Tetapi untuk lebih jauh lagi, untuk kita nak jadikan sebagai panduan kehidupan kita yang dan boleh memberi kesan kepada hati kita, adalah dengan kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Sehinggalah kalau kita tengok sikap orang mukmin terhadap kitab Al-Quran adalah dengan mereka apabila membacakan ayat-ayat Al-Quran, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayatnya akan menambah keimanan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman berbeza dengan orang-orang yang kafir, orang-orang munafik yang apabila dibacakan ayat-ayat mereka akan berlalu begitu sahaja dan mereka tidak mengambil iktibar dan juga menutup segala pintu hati untuk nak memahami. Lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana, iaitu mereka lam yasma'u, mereka tak nak dengar, mereka ataupun tak nak membuka mata ataupun tak nak membuka pintu hati. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sikap tersebut dan Allah menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya
yang apabila membacakan ayat-ayat Al-Quran adalah untuk kita nak mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan sedikit peringatan ini dapat dijadikan sebagai peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan kitab Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.